Hello, hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi untuk topik kali ini. Okay, untuk hari ini aku akan tunjukkan kepada korang mengenai triad dan inversion. Apa itu triad, macam mana nak kenal triad, macam mana nak susun inversion. Kemudian dalam masa yang sama kita juga boleh belajar arpeggio dalam chord ni. Sebab itu chord ni benda paling penting yang kita kena tahu sebelum kita nak solo ke, kita nak buat arrangement ke. So kita kena faham dulu apa dia chord ni, macam mana dia kita nak relate dengan kita ni sebagai gitaris kan. Okay, so sebelum tu siapa yang baru sampai kat channel aku, korang boleh subscribe. Dekat ujung-ujung video nanti korang subscribe. Kalau suka korang boleh like. Dan pada yang dah lama subscribe aku, selalu komen aku ucapkan terima kasih lagi sekali. So, jom kita teruskan kepada topik kita hari ini. Okey, sekarang kita nak tengok mengenai triad dulu, inversion kemudian, okey. Okey, triad ni senang je. Korang kena ingat triad ni ada 3 note. Okey, triad ada 3 note. Iaitu note apa? Note 1, note 3 dengan note 5. Okey, ingat yang tu. Dekat mana kita nak dapatkan note 1, 3, 5 ni? Note apa 1, 3, 5 ni? Okey, dia berada dalam do re mi lah, do re mi fa sol la ti do. Okey, iaitu scale. Dia diambil daripada scale. Okey, scale major Okey, contohnya kat sini aku bagi contoh C major scale, C, D, E, F, G, A, B dan C balik Okey, ni note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, triad adalah 1, 3, 5. Okey, bermakna C, E, G ni adalah chord C major. Lebih tepat C major triad. Okey. So, macam mana dia ditulis di atas garis-garis note Okay, so sekarang kita buat garis dulu. Kita lukis garis. Okey, sebelum tulis note apa-apa, kena ingat treble clef jangan tinggal. Okey, so C-nya dekat sini. C, E, G. Okey, C, E, G adalah chord C major. Okey, dia disusun menegak macam tu sebab kita kena main serentak chord. Strum, kita kena strum serentak kan, bunyi serentak. So di situlah terhasilnya harmoni. Okey, harmoni ni terhasil apabila terdapat lebih daripada satu note. 2 note dah jadi harmoni, 3 note dia lagi harmoni, 4 note dan seterusnya dah dia lagi besarlah bunyinya. Okey, apa terjadi apabila kita susun secara melintang C, E, G? Okey, bila disusun secara melintang dia akan jadi apa yang kita panggil arpeggio. Arpeggio triad ataupun triad arpeggio, macam itulah. Okey, yang ini kita panggil chord. So arpeggio ni maksud dia adalah broken chord. Okey. Tam tam tam. Okey, yang chord kena main serentak lah. So kita try tengok dekat piano. Okey, tu arpeggio Kalau chord. Okey. So kita balik kepada chord lah. Okey, sekarang saya bagi satu lagi contoh
iaitu D major. Kita nak cari D major triad. Okey, maknanya kita kena D major. D major chord. Kita kena susun dulu D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, seterusnya D balik lah. Okey, D major triad kita ambil note 1, note 3, note 5, iaitu D, F sharp, A, D, F sharp, A. Okey, ini adalah chord D major lah, triad. Okey, macam mana dia ditulis? Okey, so kita gunakan garis yang sama. D, F sharp, A. Okey, apabila disusun secara melintang, dia akan jadi arpeggio D, F sharp, A. So arpeggio yang korang main selalunya, dia main daripada note ni lah, D, F sharp, A, D, F sharp, A, seterusnya. Sama ada menurun atau menaik. Okey. Okey, selesai satu mengenai triad. Sekarang kita nak pergi ke chord sus4. Alang-alang kita dah belajar triad ni, kita selit sedikit chord sus4. Suspended chord. Okey. So sus4 ni, sus4. Chord suspended ni dah ada sus2, sus4. So selalu yang kita jumpa adalah sus4 lah. Okey, sus4 ni note 1, note 4, note 5. Bermakna beza dia dengan triad. Triad ada 3, sus4 tak ada 3. Dia gantikan 3 tu dengan 4. So kalau C tadi, okey, dia akan jadi C, F dengan G. Okey. C, F dengan G. Ini adalah C sus4. Okey, sus4 ni selalunya digunakan untuk kita singgah sekejap untuk ke chord asal dia. Okey, contohnya daripada sus4, C sus4, kita pergi kepada C lepas tu. Okey, so kita dengar macam mana bunyinya. Okey, ni adalah C triad, C sus4, note 4 Okey, tu bunyi C sus4. So selalunya C sus4, kemudian dia akan resolve kepada chord C lah. So bunyi sus4 ni sangat indah lah. Okey. Apa yang aku baca sus4 ni, untuk gambarkan bunyi dia, dia pergi ke alam lain dulu. Alam yang indah. Kemudian dia balik semula ke tempat asal dia. Okey. Kali lagi aku main C sus4 dengan C. Okey. So selesai sus4, kita dah tengok triad, kita tengok sus4 di bawah tajuk harmoni hari ni. So harmoni ni terlalu besar. Kalau nak cerita harmoni ni memang tak habis. Dia dan harmoni ni berbeza-beza. Kalau korang Google, korang akan jumpa pelbagai pendapat, pelbagai ajaran dalam Google tu. So sesetengah dalam Google tu tak boleh nak, bukan tak boleh nak pakai lah. Mungkin kita tak, mungkin dia belajar tu dia mazhab lain. So targetnya sama, kita nak bunyi yang baik, kita nak tahu apa yang kita main, kita nak kenal apa yang kita main, kita nak relate dalam permainan kita. Tak kisahlah instrumen gitar atau apa-apa instrumen lah yang korang main. Okey, ada satu persoalan mengenai arpeggio. Arpeggio ni dikatakan broken chord bila dimain berasingan. Okey, kalau dalam gitar kita ada plucking.
kita pegang chord, kita main plucking. So bolehkah plucking tu dipanggil arpeggio? Sebab note dia main berasingan. Okey, seeloknya untuk plucking tu kita panggil plucking lah. Kita tak panggil arpeggio sebab plucking tu lebih kepada teknik. Dan plucking ni tak ada dalam instrumen lain. Plucking ni ada dalam gitar je. Macam saxophone, macam flute, clarinet, trumpet, piano sendiri kan. Dia tak ada plucking. So untuk selamat, plucking jangan panggil arpeggio walaupun dia main berasingan. Okay. So benda tu dia boleh dalam tak boleh. Untuk selamat kita jangan panggil lah. Kita tetap panggil plucking lah. Okay. Alright. Seterusnya kita nak tengok inversion. Okay. Inversion ni sama je dalam triad tadi. Cuma aturan dia berbeza. Okay. So macam mana inversion? Okay, inversion. Dia ada 3. Yang pertama, dia panggil root. Kedua, first inversion. Ketiga, dipanggil second inversion. Okay, root tadi yang tadilah. Kalau C triad tadi CEG kan. CEG. Ni adalah root. Okay. Untuk first inversion, C ni alihkan ke belakang. So, dia akan jadi EG, C. Okay. Jelas? Okay. Untuk second inversion, alih lagi. E ke belakang. Bermakna G, C, E. Okay. Itu adalah dipanggil inversion lah. Okey, so untuk tulis dalam garisan tadi, aku akan buat balik garisan. So, kita kena cepat-cepat sikit sebab bateri kamera aku dah nak habis. Alright. Oh, terlebih pula. Okey, treble clef jangan lupa. Sekarang kita nak buat CEG dulu Kita nak tulis root dia. CEG ni adalah root. Okey, first inversion C naik atas. So note paling bawah dia E, G, C dah naik atas. Ni first. Kemudian second inversion E pula naik atas So dia akan jadi G, C, E. Okey. So untuk apa-apa chord kita nak ubah kepada first inversion, second inversion, macam ni lah dia punya aturan dia First inversion, note bawah tu naik atas. Second inversion, note paling bawah pula naik ke atas. Okey, so macam mana bunyi dia? Kita dengar. Okey, C root C, E, G. Okey, so macam tu bunyi dia. Kemudian C naik atas. Bunyi dia. Okey, kemudian G naik atas, bunyi dia. Okey, root, first, second. Okey, benda sama tapi inversion dia lain Okey, aku harap korang jelas mengenai topik kita hari ini, iaitu triad, inversion, dan dalam tu ada arpeggio, kemudian ada sus4, satu lagi chord minor beza chord triad major dengan minor hanyalah di note ketiga dia. Maknanya kalau CEG ni adalah chord major, okey, CEG ni adalah chord major, makna minornya kena flatkan note ketiga sahaja. So
C, E flat, G. Dia dah jadi minor. Maknanya 1, 3, 5 major, 1 flat 3, 5 adalah minor. So beza minor dengan major ni adalah di note ketiga. Sebab tu note ketiga ni penting. Note ketiga penting untuk kita tahu dia punya kualiti sama ada major atau minor. Okey. Aku harap apa yang aku kongsikan ni bermanfaat. Korang boleh apply di atas gitar ataupun atas instrumen yang korang main. So jangan fikir lagi untuk ke next level. Kita kena faham dulu asas ni, barulah kita boleh pergi dengan senang kepada level yang lagi tinggi lah. Okay. Apa-apa asas kena kuat. InsyaAllah nanti dah ke next level tak ada masalah untuk kita faham. So apa-apa soalan yang korang nak tahu, korang boleh komen dekat bawah. Korang boleh bagi cadangan apa yang korang nak belajar. InsyaAllah apa yang aku tahu aku akan buat video untuk korang. Dan jangan lupa subscribe, like. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya. Assalamualaikum.